أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ولا يبغون عنها حولا قل لولا البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan luluhkan dinding ini. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Yajud dan Majud bercampur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua. Dan kami tunjukkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka juga tidak sanggup mendengarnya. Adakah orang kafir menyangka dengan mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan selain aku dapat menyelamatkan mereka?
Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, adakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan mereka, kerana kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasannya neraka Jahannam, kerana kekafiran mereka dan kerana menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejek-ejekan. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah daripada sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu. Meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, kerana bahasa mereka sangat jauh beza daripada bahasa yang lain, dan mereka juga tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas kerana kurang cerdasan mereka. Yajud dan Majud ialah dua bangsa manusia yang membuat kerusakan di bumi, tidak beriman pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah olehmu kepada orang-orang musyrik yang telah mendustakan risalah kamu untuk mereka, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Siapa yang menyangka bahawa aku ini berdusta, hendaklah dia mendatangkan seperti yang telah aku bawa. Sesungguhnya aku tidak mengetahui perkara yang gaib mengenai hal-hal terdahulu yang telah aku sampaikan pada kamu, seperti Ashabul Kahfi yang kamu tanyakan kepada aku, dan berita tentang Zulkarnain yang memang sesuai dengan kenyataannya. Kalaulah tidak demikian, tentulah Allah tidak akan memperlihatkannya kepadaku. Sesungguhnya aku beritakan kepadamu bahwasanya Tuhanmu yang aku suruh kepada kamu untuk menyembahnya adalah Tuhan yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Maka siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, artinya pahala dan balasannya yang baik, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan amal soleh, iaitu yang sesuai dengan syariat Allah, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Itu perbuatan yang bermaksud dengan mencari keredaan Allah semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya. Kedua-dua hal ini merupakan rukun amalan yang diterima, iaitu amalan itu harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan benar sesuai mengikut syariat Rasulullah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan daripada kamu adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Allah SWT berfirman kepada mereka pada hari kiamat, saat orang-orang diberi balasan ke atas amal-amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalanmu di dunia, lalu lihatlah apakah kamu menemukan balasan di sisi mereka.
Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkannya. Dia akan mendengar hambanya, iaitu keburukan dan kehinaan hambanya. Ia berkata, mendengar hal itu kedua mata Abdullah berlinang air mata. Daripada Zubair bin Adi radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami mengutarakan kepadanya keluh kesah kami tentang perbuatan para jemaah haji. Maka dia menjawab, bersabarlah, sebab tidak akan datang pada kamu satu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya, sampai kamu menjumpai Rabb kamu. Aku mendengar hadis ini daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas memberikan pelajaran, dorongan untuk bersabar menghadapi ujian dan berlumba-lumba dalam amal soleh, memberikan khabar bahawa zaman yang akan datang lebih sulit dan berat dihadapi oleh manusia daripada waktu yang telah lampau, isyarat tentang tersebarnya kerosakan di akhir zaman. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Lalu baginda menjawab, aku sangat khawatir sekiranya umatku tertimpa kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi. Lalu aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan melakukan kesyirikan setelahmu? Baginda menjawab, ya, namun mereka tidak menyembah matahari, bulan, batu atau berhala, tetapi mereka melakukan riya dalam amalan-amalan mereka dan syahwat yang tersembunyi. Boleh jadi pagi harinya dalam keadaan puasa, namun nafsu syahwat merintanginya sehingga dia meninggalkan puasanya. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW meriwayatkan daripada Rabbnya bahawa Allah SWT berfirman, aku adalah yang paling terbaik daripada para sekutu. Sesiapa beramal untukku dengan satu amalan, lalu ia sekutukan aku dengan selain daripada aku, maka aku berlepas diri daripadanya, sedangkan amalannya tersebut untuk sekutunya. Hadis riwayat Ahmad. Sadaqallahul azim.